dalam gereja tidak ada orang yang lebih unggul daripada orang 在 yang lain. 教会里面，没有一个人能够说他是更 Tidak 优 ada 秀的， orang yang lebih suci daripada orang 没 yang 有 lain. 说他是更圣洁的， Tidak ada orang yang lebih layak daripada orang yang 没有 lain. 说他是更配得的。 Ingat, kita semua adalah pendosa-pendosa. 我们都是罪人， Kita adalah penjahat. 我们都是作恶的人， Kita adalah 我们 pemberontak-pemberontak 都是叛逆者， yang telah beroleh pengampunan dari Allah. 我们蒙了神的赦免。 Yang dipanggil oleh Allah keluar dari kegelapan dosa. 上帝从黑暗里面呼召我们进入到光明里面 Untuk，masuk ke dalam terang Kristus yang ajaib. 进入到耶稣基督奇妙的光明里面， Menjadi umat kepunyaannya. 成为属上帝的人。 Saya mengajak kita untuk melihat satu bagian Alkitab kita dari Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 让我们翻开哥林多前书第一章，我们要从第一节看到第三节。 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 哥林多前书第一章第一到第三节。 Kalau kita sudah menemukannya, kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Nanti pertama di dalam bahasa Indonesia, ayat yang pertama bersama-sama dengan saya. Juga ayat 1 di dalam bahasa Mandarin bersama-sama dengan Pak Johan. 我们用印尼语、华语来念。 Mari yang berbahasa Indonesia ayat 1 bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3 ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes, saudara kita. 奉上帝旨意蒙召做耶稣基督使徒的保罗，同兄弟所提尼， 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. 写信给在哥林多教会，上帝的教会，就是在基督耶稣里成圣、蒙召作圣徒的，以及所有在各处求告我主耶稣基督之名的人。基督是他们的主，也是我们的主。 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 愿恩惠平安从上帝我们的父并主耶稣基督归于你们。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们， Banyak orang yang salah, banyak orang yang keliru ketika berbicara tentang apa itu gereja. 那么有很多的人，当我们谈论教会的时候，他们有一个误解。 Banyak orang yang berpikir gereja itu hanya tempat beribadah bagi orang Kristen. 他们想，教会就是基督徒敬拜上帝的地方。 Banyak orang yang berpikir bahwa gereja itu hanya sebuah denominasi atau sebuah organisasi, sebuah institusi yang kelihatan. 他们想，教会就是一个看得见的宗派，看得见的一个部门，看得见的一个组织。 Saudara-saudara, hal-hal ini berkaitan dengan gereja, tetapi tidak menyentuh apa itu gereja, apa hakikat gereja yang sesungguhnya. 虽然刚才说到的那些想法是与教会有关，但却不进入到教会的根本的意义。 Nah, oleh sebab itu, saya percaya dari lagu sederhana yang kita sudah kenal, yang sudah kita hafal sejak dari sekolah minggu, aku gereja, kamu pun gereja, kita bisa sama-sama belajar atau menemukan satu hal yang penting yang berkenaan dengan hakikat atau sifat dasar dari gereja yang sesungguhnya. 那么从主学生唱的一首诗歌《我是教会，你是教会》，我们就能够从中知道教会的本质。 Semua pasti tahu lagunya kan? Ayo kita nyanyikan sama-sama di awal khotbah ini dengan penuh semangat. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja, sekali lagi, gereja bukanlah gedungnya.
dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Saudara-saudara, lagu sederhana ini 这个很普通的一首诗歌， mengajarkan kepada kita satu hal yang penting berkenaan dengan doktrin eklesiologi, doktrin gereja, secara khusus mengajarkan kepada kita apa hakikat dari gereja yang sesungguhnya. 教导我们一个有关教会的一个定义，也就是让我们从中知道教会的本质。 Saudara-saudara, hakikat dari gereja itu bukanlah gedungnya, bukan tempat beribadahnya. 教会的本质不是它的建筑物，不是敬拜上帝的地方。 Hakikat yang sesungguhnya dari gereja itu bukan denominasinya, bukan institusinya, bukan organisasinya. 教会也不是一个组织，也不是一个宗派， Tetapi hakikat gereja yang sesungguhnya adalah orangnya. 教会真正的本质就是它里面的信徒。 Jadi gereja bukan hanya sebagai satu organisasi, tetapi adalah sebuah organisme, sesuatu yang hidup, orangnya. 教会不单是一个肢体，不单是一个组织，甚至它是一个活的、能够成长的组织。 Oleh sebab itu hari ini dari tema hakikat gereja secara khusus dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang sudah kita baca bersama. 那么今天我们要从哥林多前书第1章第1到第3节，我们来看教会的本质。 Nah, saya akan mengajak kita bersama-sama kembali kepada kebenaran kitab suci ini 让我们回到圣经的真理里面， untuk melihat beberapa hal penting, beberapa hal mendasar berkenaan dengan apa gereja yang sesungguhnya, apakah hakikat gereja yang 让 sesungguhnya. 我们真是能够从这些经文里面来看教会真正的这个本质。 Yang pertama, gereja adalah persekutuan 第一， umat pilihan Allah. 教会是上帝选民的一个团契， Gereja adalah persekutuan umat pilihan Allah. 教会是上帝选民的团契。 Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua bagian A. 第1到第2节，我们就可以看见这个真理。 Alkitab memberitahukan kepada kita dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada, ini perhatikan, jemaat Allah di Korintus. 我们看见使徒保罗，他正是经历了上帝的旨意，在耶稣基督里面，他蒙召成为主的使徒。他跟他的兄弟所提尼向哥林多的教会问安。 Saudara-saudara, di dalam pembukaan suratnya kepada orang-orang Kristen di Korintus, 在保罗的这封信的开始，就是写给哥林多教会的 Rasul 这封 Paulus 信。 menyebut orang-orang Kristen di Korintus sebagai jemaat Allah, the church of God. 那么他称哥林多的信徒们是神的信徒。 Saudara-saudara, frasa atau anak kalimat jemaat Allah 那么说到上帝的信徒， itu memiliki akar yang kuat di dalam perjanjian lama. 在旧约里面有一个很深的这个根基。 Frasa atau anak kalimat ini digunakan untuk mengacu kepada Israel sebagai umat pilihan Allah. 是说到以色列人是上帝的选民。 Kita bisa memperhatikan di dalam beberapa referensi Alkitab yang saya sudah sertakan di slide kita hari ini. 那么我们可以从这个上面的这个列出的经文看见， Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita 圣经告诉我们说， ketika Allah memanggil dan memilih Israel untuk menjadi umatnya, 当上帝拣选以色列人成为他的选民， Israel bukanlah siapa-siapa. 其实以色列人并不很特别的， Mereka hanyalah bangsa yang kecil jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain pada waktu. 他们不过是一个很小的民族。 Tetapi misalnya kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai 8, 但是若是我们看这个民数记的话， Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Allah
memanggil dan memilih Israel untuk menjadi umat pilihannya, sekalipun bangsa ini kecil, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. 说到上帝他拣选了以色列人，虽然这是一个很小的民族，没有特别的，那么但是蒙了上帝的拣选，成为他的选民。 Dan frasa jemaat Allah ini di dalam perjanjian baru 那么在新约里面， itu mengacu kepada orang-orang yang dipanggil keluar. 是说到那些被神呼召出来的人， Atau di dalam istilah perjanjian baru itu adalah eklesia, dipanggil keluar. 就是有一个名称叫做教会，就是蒙召出来的人。 Jadi ini mengacu kepada orang-orang yang dipanggil oleh Allah keluar dari dunia untuk menjadi umatnya. 上帝呼召这一群人从世界出来，成为他的子民。 Jadi dari sini kita bisa menemukan satu ide bahwa jemaat Allah atau the Church of God itu berhubungan erat dengan persekutuan umat pilihan Allah. 那么我们就可以知道，上帝所呼召的那些被拣选的人，他们已经成为了上帝的选民。 Dan kebenaran ini yang juga ditegaskan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 我们知道彼得也在彼得前书2章9节那里有这么一句说法。 Alkitab mengatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih. 彼得说：“你们是被拣选的族类， Imamat yang rajanya, 是有君尊的祭司， bangsa yang kudus, 是圣洁的国度， umat kepunyaan Allah 是 sendiri. 属神的子民。 Supaya kamu dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. 我要教你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德， Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya 那就 yang 是 ajaib. 召你们从黑暗进入到光明的耶稣基督。 Jadi dari sini juga kita bisa melihat hakikat gereja yang sesungguhnya itu adalah persekutuan umat pilihan Allah. 那么我们就可以知道，教会的本质就是上帝所拣选的子民， Persekutuan orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Allah keluar dari kegelapan dunia untuk masuk ke dalam terang Kristus yang ajaib. 上帝从黑暗里面呼召他们出来，进入到光明里面，这就是他们的团契，那就是教会。 Nah, oleh sebab itu saya suka satu definisi atau satu pengertian tentang hakikat gereja yang diberi oleh seorang yang bernama Dr. Verkuil, seorang sejarah gereja. 那么我很喜欢一位教会的历史专家，他给教会的一个定义。 Dia mengatakan bahwa hakikat gereja ialah umat Allah yang dipanggil dari antara segala bangsa. 他说，教会就是上帝从各个民族那里拣选出来的人群， Persekutuan orang-orang berdosa yang diberi pengampunan. 是那些已经蒙了赦免的人的团契， Pemberontak-pemberontak yang dibebaskan. 是那些已经蒙了释放的叛逆者的团契， Orang jahat yang dibenarkan dan kini dipanggil memberitakan kebaikan Dia yang telah memanggil mereka keluar dari kegelapan kepada terangnya yang 那些已 ajaib. 经称义的恶人，现在他们蒙召要宣扬那让他们从黑暗里面出来，进入到光明的这个救主基督。 Saudara-saudara, hal ini sekali lagi mengingatkan dan juga menunjukkan kepada kita bahwa gereja atau hakikat gereja yang sesungguhnya itu adalah perkumpulan, persekutuan orang-orang yang telah dipanggil, dipilih oleh Allah keluar dari dunia untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi umat kepunyaannya. 教会就是蒙了上帝拣选的一群人，他们从黑暗里面出来，如今他们蒙了神的赦免，成为神的儿女们。 Nah, oleh sebab itu hal yang sangat penting yang harus kita mengerti, pahami dengan baik 我 adalah 们应该知道的一件很重要的事， bahwa gereja bukan hanya sekedar klub sosial, perkumpulan sosial. 教会不是一个社会上的组织，
melainkan komunitas umat pilihan Allah 乃是上帝拣选的人群， yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa 他们是从罪恶的黑暗里面被拣选出来的， untuk menjadi milik Allah dan hidup bagi kemuliaannya. 成为属上帝的子民，那么他们要荣耀上帝的名。 Jadi ini hal yang pertama, 这是第一件事， berkenaan atau berkaitan dengan hakikat gereja. 关乎教会的本质。 Gereja adalah persekutuan umat pilihan Allah. 教会就是上帝拣选的人的一个团契。 Nah, lalu bagaimana kita menerapkan kebenaran ini secara praktis di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam kehidupan kita sebagai gereja, baik secara personal maupun kehidupan kita bergereja secara komunal di GSRI Kartini. 那么这件事让我们想到，我们如何在这个卡丁尼领粮堂成为一个有一个教会生活的一个肢体呢？ Yang pertama, kebenaran ini menjadi pengingat bagi kita bahwa gereja adalah milik Allah, bukan milik 这 manusia. 提醒我们，教会不是属于某个人的，而是属于上帝的。 Jadi hal ini harus menjadi pengingat bagi kita semua. 这应该成为一个提醒。 Baik gereja itu yang berkenaan dengan kita secara personal 虽然教会跟我们的关系， maupun gereja secara komunal, 或者群体里的这个教会， gereja adalah milik Allah, bukan milik manusia. 教会是属上帝的，不是属某个人的， Jadi gereja bukan milik perseorangan. 不是属于某一个人的， Gereja bukan milik pendeta. 不是属于牧师的， Gereja bukan milik majelis 不是 gereja. 属于执事的。 Gereja bukan milik keluarga. 教会不是属于某个家庭的， Gereja adalah milik Allah. 教会属于上帝的。 Nah, oleh sebab itulah kita harus menjaga, kita harus merawat, kita harus mengasihinya karena gereja adalah milik Allah. 因为教会是属上帝的，所以我们有责任去维护它，去保守它。 Nah, yang kedua, kebenaran ini juga mengingatkan kita untuk terus hidup di dalam kebersyukuran atas anugerah Allah yang telah memilih kita berdasarkan kasih karunia dan kerelaannya untuk menjadi umatnya. 那么我们也应该常常为着我们蒙了神的呼召，蒙了神的拣选，我们成为神的子民，而常常向神感恩。 Di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5, 在以弗所书第1章第4到第5节， Alkitab memberitahukan kepada kita Allah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. 圣经告诉我们说，在创世以前，上帝已经拣选了我们， Jadi Allah memilih kita sebelum kita melakukan sesuatu untuk Dia. 我们还没有为他做什么，他已经拣选了我们。 memilih kita, memanggil kita bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas untuk dipilih oleh Allah. 上帝拣选我们，呼召我们，不是说我们是很配得的一个人， Seperti yang dikatakan oleh Dr. Verkuil tadi, 就好像刚才那位那位人物说的， kita adalah pendosa-pendosa. 我们都是罪人， Kita adalah 我们 penjahat-penjahat. 都是恶人， Kita adalah 我们 pemberontak-pemberontak 都 yang 是 melawan Allah. 叛逆者。 Tetapi Alkitab mengatakan sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi umat 但是 pilihan. 圣经告诉我们说，在创世以前，上帝已经拣选了我们，让我们能够成为他的子民。 Saudara-saudara, mengingat kebenaran inilah yang harus mendorong kita, membangkitkan kita untuk terus hidup di dalam kebersyukuran kita. 那么这就应该让我们能够被推动、被激励，我们能够活在这个感恩的日子里面。 Kebenaran ini juga mengingatkan kita untuk memberi diri sepenuhnya untuk hidup dan melayani Allah yang telah memilih dan memanggil kita. 这也提醒我们，让我们真是能够把自己献上，献给那呼召我们、拣选我们的上帝。 Dan yang terakhir, kebenaran ini juga mengingatkan kita untuk hidup rendah hati dan saling mengasihi di dalam persekutuan umat Allah. 这个真理也提醒我们，
应该在上帝的子民团契中，我们能够谦卑，我们能够彼此相爱。Saudara, kalau kita mengerti kebenaran ini dan kita mempraktekkannya, menghidupinya di dalam kehidupan kita bergereja secara komunal, 若是我们能够明白，我们能够在我们的教会生活中把它实践出来的话， saya yakin banyak hal, banyak masalah, banyak konflik yang bisa kita hindarkan ketika kita menghidupi kebenaran ini. 当我们实践了这个真理，就会避免很多的这个纠纷，很多的问题。 Waktu kita tahu bahwa gereja itu adalah persekutuan umat pilihan, 当我们知道教会就是上帝选选的人的团契， dipanggil keluar dari kegelapan dosa masuk ke terang Kristus yang ajaib, 那些从黑暗里面进入到基督的光明里面的人， maka itu akan menolong kita untuk hidup lebih rendah hati dan saling mengasihi. 就能够让我们能够更谦卑，能够彼此相爱。 Jadi di dalam gereja tidak ada orang yang lebih unggul daripada orang 在 yang lain. 教会里面，没有一个人能够说他是更 Tidak 优 ada 秀的， orang yang lebih suci daripada orang 没 yang 有 lain. 说他是更圣洁的， Tidak ada orang yang lebih layak daripada orang yang 没有 lain. 说他是更配得的。 Ingat, kita semua adalah pendosa-pendosa. 我们都是罪人， Kita adalah penjahat. 我们都是作恶的人， Kita adalah 我们 pemberontak. 都是叛逆者， Yang telah beroleh pengampunan dari Allah. 我们蒙了神的赦免。 Yang dipanggil oleh Allah keluar dari kegelapan dosa. 上帝从黑暗里面呼召我们进入到光明里面， Untuk masuk ke dalam terang Kristus yang ajaib. 进入到耶稣基督奇妙的光明里面， Menjadi umat kepunyaannya. 成为属上帝的人。 Jadi yang pertama, hakikat gereja adalah persekutuan umat pilihan Allah. 那么教会的本质，第一件事就是成为上帝拣选的人的团契。 Yang kedua, 第二， gereja adalah rasuli. 教会有使徒的这个责分。 Saudara-saudara, prinsip atau kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang pertama. 我们可以从哥林多前书第1章第1节那里看见这件事。 Alkitab mengatakan dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Yesus Kristus. 第1节说，奉上帝旨意蒙召做耶稣基督使徒的保罗。 Saudara-saudara, di dalam pembukaan suratnya kepada orang-orang Kristen di Korintus, 那么保罗写给哥林多教会的这封信的开篇， Paulus menyebut dirinya sebagai rasul Yesus Kristus. 他称自己是耶稣基督的使徒。 Saudara-saudara, penyebutan ini sangat penting bagi Paulus. 这个称呼对保罗来说是很重要 Yang 的。 pertama, karena ini menegaskan otoritas kerasulan Paulus, bahwa dia dipanggil dan dia diutus oleh Yesus Kristus sendiri untuk menjadi pelayan. 那么这显明使徒保罗的使徒的这个合法性，他的使徒的权威性，他是蒙了耶稣基督的呼召，成为耶稣的使徒。 Saudara-saudara, kata rasul itu di dalam bahasa Perjanjian Baru, apostolos, itu artinya adalah yang diutus. 使徒在新约的字面来说是被差遣的人。 Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus menyebut dirinya, aku adalah rasul yang diutus oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. 所以保罗他说他是使徒，是蒙基督差遣的人，是使徒。 Artinya apa yang dia lakukan dan apa yang dia ajarkan, 也就是说，他所做的，他所教训的， itu bukan berasal dari keinginan dirinya sendiri, 不是从他自己的意念而起的， tetapi itu berasal dari Kristus yang mengutus dia. 而是拿差遣他的基督来的。 Yang dia lakukan dan dia ajarkan bukan untuk dirinya sendiri, 他所做的，他所教训的，不是为了他自己， tetapi untuk Kristus yang telah memanggil dan mengutus dia untuk menjadi 而 pelayan. 是为了那召他成为使徒，而他所侍奉的基督。 Nah, berdasarkan
otoritas kerasulan itulah 照着保罗的使徒的这个职分， bahwa Paulus dipanggil dan diutus oleh Yesus Kristus sendiri. 保罗蒙基督的呼召而蒙基督的差遣， Itu yang menjadi dasar bagi dia untuk mengajar, untuk menasehati, dan untuk menegur jemaat Allah, termasuk orang-orang percaya yang ada di Korintus. 让他能够有这个权威来教导信徒，来顺回信徒，来责备信徒。 Saudara-saudara, sekali lagi hal ini menunjukkan kepada kita 这也告诉我们说， bahwa gereja didasarkan dan dibangun di atas pengajaran dan kesaksian para rasul mengenai Tuhan Yesus Kristus. 教会是建立在使徒的教导上，是有关耶稣基督的事。 Dan kebenaran ini juga yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. 那么保罗也告诉以弗所的教会有关这件事， Di dalam Efesus pasal 2 ayat 20, 在以弗所书第2章第20节， Rasul Paulus mengatakan bahwa gereja itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 保罗告诉以弗所的信徒们说，教会是建立在使徒、众先知的根基上，而耶稣是他的房角石。 Inilah yang dimaksudkan dengan hakikat gereja adalah rasuli. 那么就告诉我们说，教会的本质就是使徒。 Jadi gereja didasarkan dan dibangun di atas pengajaran para rasul, atas apa yang mereka telah terima sendiri dari Tuhan Yesus Kristus. Dan itu semua sudah dituliskan di dalam kitab suci yang adalah firman Allah yang tertulis, yang diwahyukan kepada para nabi dan juga kepada para rasul. 那么教会是建立在使徒从耶稣那里所学习的真理，而这个真理是已经蒙了圣灵的启示写在圣经里面的。 Jadi gereja tidak dibangun di atas dasar tradisi. 教会不是建立在传统的习惯上， Gereja juga tidak dibangun di atas dasar pengalaman manusia. 也不是建立在人的经历上， Tetapi gereja dibangun di atas dasar firman Tuhan sebagaimana sudah diwahyukan oleh Allah kepada para penulis Alkitab, termasuk kepada para rasul di dalam 教 perjanjian 会 baru. 是建立在上帝的真理，而这个真理是上帝已经启示给一些人写在圣经里面的。 Dan itulah yang sebenarnya yang kita sadari dan sudah kita praktekkan di dalam pengikraran pengakuan iman rasuli yang kita lakukan di dalam ibadah minggu setiap hari minggu. 我们也明白这个真理，因为每一个主日我们都要宣告使徒信经。 Saudara-saudara, di dalam pengakuan iman rasuli yang ada di dalam liturgi minggu kita, 那么在我们崇拜的时候，我们宣告使徒信经 itu merupakan satu hal yang sangat penting. 是一件很重要的事， Karena itu merupakan satu rumusan singkat. 因为那是一个很简便的 Itu 这个， merupakan satu kristalisasi dari inti Injil 也是福音的这个中心点， dan doktrin Kristen sebagaimana yang dituliskan dan diajarkan oleh para rasul di dalam kitab suci. 也是这个使徒们借着圣经来教导这个基督教的教义的一个浓缩点。 Oleh sebab itu setiap hari Minggu di dalam ibadah, ketika kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan atas apa yang diajarkan oleh para rasul yang mereka terima dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, 那么当我们在主日崇拜宣告这个使徒信经的时候，也就是宣告使徒们所教导的真理。 sebaiknya kita bukan hanya menghafalkannya, 我们不单是把它背诵出来， tapi sungguh-sungguh harus mendalaminya, Waman- bahkan menghidupi
hal-hal penting yang ada di dalam pengakuan iman rasuli itu di dalam kehidupan kita bergereja, baik secara pribadi maupun secara 我们应该进入到这个使徒信经的中心点，而且我们也能够把使徒信经在我们生活中或者教会的生活中把它活出来。 Bagaimana sekali lagi kita menerapkan hal yang penting ini di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai gereja, sebagai orang percaya secara personal maupun di dalam kehidupan kita bergereja secara komunal. 我们怎么能够在个人的生活里面，或者在教会的生活里面，把这个使徒信经把它实践出来呢？ Yang pertama, kita gereja harus setia kepada firman 第一， Allah. 我们应该忠于上帝的真理， Artinya seluruh pengajaran yang ada di gereja, 也就是说，教会里面所教导的， seluruh pengajaran yang disampaikan dari mimbar ini, 从这个讲台所传扬的真理， seluruh pengajaran yang disampaikan di dalam persekutuan-persekutuan dan komisi-komisi yang ada di gereja kita, 或者在我们的教会在团契里面所传扬的这个真理， harus disampaikan berdasarkan pada kesetiaan pada firman Allah. 这些都应该合乎于这个我们对真理的忠心。 Nah, kita juga harus mengukur, kita harus menilai apakah liturgi ibadah kita juga sesuai atau sejalan dengan prinsip-prinsip firman Allah atau tidak. 我们也有责任来评价或者衡量这个崇拜的次序是不是合乎上帝的真理。 Demikian juga di dalam kehidupan pelayanan kita harus didasarkan, harus diukur apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. 我们的侍奉也应该合乎于上帝的真理。 Semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai gereja, baik secara pribadi maupun secara komunal, 我们个人的生活或者我们教会群体的生活， semua harus didasarkan pada kebenaran. 都 Kitab 应 suci. 该以上帝的真理为基础。 Harus didasarkan kepada Alkitab yang adalah firman Allah yang tertulis, yang telah diwahyukan kepada para nabi dan juga kepada para 也 rasul. 应该以圣经为基础，因为圣经是上帝的道，被启示于那些先知使徒们写出来的。 Oleh karena itulah Alkitab yang adalah firman Allah harus ditempatkan di tempat yang tertinggi di dalam gereja. 所以在教会里面，圣经应该是在最高点的，应该置于最高处的。 Itu yang harus menjadi standar tertinggi di dalam iman dan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. 也应该成为我们身为基督徒的这个信心，我们的行事为人的最高标准。 Alkitab yang adalah firman Allah harus diletakkan di tempat tertinggi di atas tradisi gereja. 那么，圣经应该是在教会里面置于最高处，是在那些传统习惯之上。 Alkitab harus ditempatkan di tempat tertinggi di atas pengalaman 圣 manusia. 经也应该置于人的经验里面的经验之上。 Hakikat gereja yang adalah rasuli 那么，既然说教会的原 itu 则 juga 是 mengingatkan kita bahwa gereja harus bersifat misioner. 既然说教会是有这个使徒的这个责分的话，那么教会应该也是一个宣教的教会。 Saudara, sebagaimana para rasul diutus, gereja juga diutus oleh Allah ke dalam dunia ini. 上帝差遣使徒，教会也是蒙了上帝的差遣，进入到人群里面。 Ingat tadi definisi rasul itu adalah yang diutus. 我们记得，使徒就是奉差遣的人， Jadi sebagaimana Allah, sebagaimana Kristus mengutus para rasul, 就好像基督差遣他的门徒， demikian juga Allah, demikian juga Kristus mengutus seluruh orang percaya, setiap orang percaya termasuk kita di sepanjang zaman untuk masuk ke dalam dunia menjadi saksinya, untuk menjadi misionarinya di tengah-tengah dunia ini. 上帝耶稣也差遣我们这些信他的人
进入到世界里面。 Karena itu kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21. 这是我们读约翰福音20章21节的话。 Tuhan Yesus mengatakan sebagaimana Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. 那么耶稣对门徒说：“我父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。” Nah, oleh sebab itu kalau kita mengaitkan kebenaran ini dengan visi gereja kita menjadi gereja yang misioner, yang hasil akhirnya yang kita mimpikan dari visi ini, supaya setiap jemaat mengerti, setiap jemaat memahami, setiap jemaat menghidupi bahwa every Christian is a missionary. Setiap jemaat, setiap orang adalah seorang misionari, utusan Kristus di dalam dunia ini. 那么我们也能够从这个真理里面连贯到我们教会的这个使命，就是说每一位信徒、每一位弟兄姐妹都是奉差遣的宣教士，我们去传扬耶稣的福音。 Jadi hakikat gereja yang bersifat rasuli itu, yang diutus, yang bersifat misioner itu harus mengalir di dalam darah kita secara pribadi sebagai orang-orang percaya yang adalah utusan-utusan misionari Kristus dalam dunia ini, maupun itu harus mengalir di dalam DNA gereja kita. Geser di kartini. 那么既然教会是奉差遣的，那么这个定义也应该成为流贯在我们身体里面的血液，让我们也能够成为宣教的信徒、宣教的教会。 Hakikat gereja yang kedua adalah rasuli. 教会第二个本质就是这个使徒的性质。 Yang ketiga, gereja adalah holy, suci, kudus. 第三个原则就是教会是圣洁的。 Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. 那么第二节这里我们看见这个真理，教会就是圣 Perhatikan 洁 Alkitab 的。 mengatakan kepada jemaat Allah di Korintus. 在这里保罗写给哥林多的信徒们， Siapa mereka? 他们是谁呢？ Dikatakan yang dikuduskan di dalam Kristus Yesus 他称他们是在基督耶稣里成圣的信徒， dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. 称他们蒙召做圣徒的。 Saudara, di dalam bagian ini Rasul Paulus menyingkapkan kepada kita ada dua hal yang penting berkaitan dengan kekudusan orang-orang percaya. 保罗在这里告诉我们两件事是有关于做圣徒的事。 Yang pertama, Rasul Paulus itu berbicara tentang kekudusan orang percaya, kekudusan gereja di dalam status atau posisi di hadapan Allah. 第一就是说到教会或者信徒是圣洁的，那么他们本来在上帝的面前就有这种的地位。 Alkitab mengatakan bahwa gereja orang percaya dikuduskan di dalam Yesus Kristus. 那么这里说到教会在耶稣基督里面已经成圣， Saudara, ini berkenaan dengan status posisi kita di hadapan Allah. 这说到我们在上帝面前的这个地位。 Orang-orang percaya memiliki posisi atau status kudus di hadapan Allah bukan karena kelayakannya, bukan karena kelayakan 信 kita. 徒能够在上帝的面前有这个圣洁的地位，不是因为他是配得的。 Nah, apalagi kalau kita mengerti kebenaran ini di dalam konteks jemaat di Korintus sendiri. 特别我们想到哥林多的信徒们， Dari sekian banyak kelebihan yang dimiliki oleh jemaat ini, 虽然这个教会有很多很特别的事， Alkitab juga menunjukkan kepada kita bahwa jemaat di Korintus, gereja di Korintus juga adalah gereja atau jemaat yang sangat problematik. Ada banyak masalah yang terjadi 但是 di 圣 dalam 经也 gereja ini. 告诉我们说，这个哥林多的教会是蛮有问题的教会， Ada masalah perselisihan, 有纷争， ada masalah perpecahan, 有分裂， ada masalah moralitas seperti perzinahan, 有捐引， ada masalah di dalam penggunaan karunia rohani. 也有在这个领恩的问题， Juga ada masalah di dalam
kebiasaan yang salah di dalam melakukan perjamuan Tuhan. 当他们领受圣餐的时候，也有掺杂着这个错误的习惯， Nah, oleh sebab itu kekudusan mereka di hadapan Allah 所以他们在上帝面前的那 sama 种圣 sekali 洁 tidak ditentukan oleh kelayakan mereka. 是不以他们的那种好像是很配 Tetapi 得的。 Alkitab mengatakan jemaat Allah ini yang ada di Korintus, termasuk seluruh orang percaya, dikuduskan di dalam Kristus Yesus. 但是保罗说，在哥林多教会的信徒们，也就是每一个信徒们，是在耶稣基督蒙他洁净。 Kita dikuduskan, kita dibenarkan karena kekudusan dan kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. 那么，因着基督的圣洁，因着基督的真理，我们被算进里面，我们也成为圣洁。 Nah, itulah yang dikatakan oleh Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 那是在哥林多前书刚才第2节说到的。 Nah, hal kedua yang juga penting berkenaan dengan kekudusan orang percaya di hadapan Allah 也说到圣徒在上帝面前的这个圣洁的生活， adalah yang disebut dengan pertumbuhan di dalam kekudusan atau progressive sanctification. 那是说到信徒们的成圣的生活。 Jadi orang percaya yang telah dikuduskan secara status, secara posisi di dalam Kristus Yesus 信徒们在耶稣基督里面有一个圣洁的地位， juga dipanggil untuk hidup dan bertumbuh di dalam kekudusan itu. 他也被呼召要活在圣洁里面。 Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 Alkitab mengatakan, 在这个彼得前书1章16节，圣经这么说： hendaklah kamu kudus sama seperti aku, kata Allah, yang adalah kudus. 你们要圣洁。上帝说，因为他是圣洁的。 Jadi secara status sebagai gereja, sebagai jemaat Allah, sebagai orang-orang percaya, 我们身为教会，身为上帝的选民， kita sudah dikuduskan di dalam Kristus 我 Yesus. 们在基督里已经成圣了。 Itu bukan hasil pekerjaan kita. 那不是我们的努力， Itu bukan hasil usaha kita. 不是我们所做的事， Itu berkenaan dengan jasa Kristus kepada kita. 那是关乎于耶稣基督在我们身 Itu 上的这 berkenaan 个 dengan 功绩， pembenaran atau keselamatan kita yang satu kali untuk selama-lamanya. 是关乎于上帝的真理。我们一次得救，永远得救。 Tetapi sekalipun secara status, secara posisi, kita adalah orang kudus, orang yang sudah dipisahkan oleh Allah untuk Dia di dalam Kristus Yesus. 虽然我们是蒙了上帝的拣选分别出来的人群，我们在他里面成为圣洁。 Di dalam status kudus itu kita dipanggil untuk hidup sebagai orang-orang kudus. 在上帝的圣洁里面，他也要我们过圣洁的生活。 Saudara-saudara, kalau kita masih ingat di dalam ibadah pembukaan retreat kita tanggal 26 Juni yang lalu, 若是我们还记得，在我们进修会的第一堂的这个开始的那一堂讲 salah satu 道， hal yang penting yang bisa kita pelajari dari kehidupan Nuh yang hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kejahatan, 我们还记得说到这个挪亚他的那个邪恶的世代。 selain dia beroleh anugerah Allah, kasih karunia Allah di tengah-tengah zaman yang jahat itu, 除了他在邪恶的世代里面蒙了上帝的这个恩典， Nuh bisa hidup taat di tengah-tengah dunia yang jahat. 挪亚也能够在邪恶的世代里面顺服上 Nuh 帝， bisa hidup benar di tengah dunia yang cemas. 他能够获得在上帝的面前有一个好的行为 Sehingga 态 salah 度。 satu hal penting yang kita pelajari dari bagian itu bahwa Nuh berani melawan arus. Nuh berani hidup berbeda di tengah-tengah dunia yang berdosa. 也 Itulah 说 yang 到 namanya 挪亚能够在那罪恶的世界里面，他逆流而上，他能够抵抗邪恶的世代。 Jadi kita harus berani memisahkan hidup kita ini dari kehidupan dunia yang berdosa ini. 我们应该把我们自己与罪恶的世界分别出来。 Kita hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak menjadi
duniawi, itu yang 我 namanya. 们活在罪恶的世界，但是我们不属于这 Kita 个世界。 hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, tetapi kehidupan kita dedikasikan, kita pisahkan untuk melayani Allah, untuk kemuliaan Allah. 我们 Itu yang 活 namanya 在罪恶的世界，但是我能够把我们的生命呈现给我们的上帝来侍奉他。 Nah, jadi inilah hakikat gereja yang disebut sebagai holy, disebut sebagai kudus, suci. 这就是教会的本质，是圣洁的。 Nah, karena jadi dalam pengakuan iman rasuli, hal ini juga kita ikrarkan di dalam pengakuan iman. 我们在这个使徒信经里面也这么称颂说： Aku percaya kepada gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus. 我相信教会啊，还有信徒们的团契。 Saudara-saudara, kebenaran ini mengingatkan kita. 那么这个真理提醒我们， Sekaligus juga memberi kita penghiburan 也安慰了我们， bahwa status kekudusan itu tidak bergantung pada kesempurnaan kita, melainkan anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. 我们的圣洁不是因着我们的这个好像很能够很配的得着的，而是因着神的恩典。 Makanya di dalam pertemuan kakak yang kita lakukan di retreat yang lalu, 那么在这个精修会里面，我们的小组 di 讨论， kakak Barsilai, bapak-bapak yang bersama dengan saya, 那么有一些弟兄们参加这个小组讨 salah 论， satu pertanyaan dan keluhannya adalah, 那么他们有一个问题， Musa, susah sekali ya untuk kita bisa hidup kudus di tengah-tengah dunia yang cemar ini, yang berdosa ini. 他们说牧师，我们在这个已经被玷污的世界、罪恶的世界里面，我们很难过一个圣洁的生活。 Itu betul kalau kita berbicara dari sisi tanggung jawab kita, panggilan kita untuk 是 hidup 的 kudus. 若是我们想到我们被呼召要过圣洁的生活 Tapi， 我 kalau 们有这个 berbicara 过 tentang 圣洁生活的责任。 atau status kita hidup di dalam 但 kekudusan, 是，若是我们想到我们这应该有一个，我们是活在圣洁的生活里 itu 面， kita memang tidak bisa. Itu yang mengerjakan sepenuhnya adalah Kristus di dalam kita. 那么要做成这些的是在我们里头的基督， Nah, oleh sebab itu hal ini harus memberi kita penghiburan. 这应该给予我们一个安慰。 Kita adalah orang yang berdosa. 我们是罪人， Kita orang yang tidak sempurna. 是不完全 Kita 的， adalah orang yang penuh dengan cacat celah. 是充满玷污的。 Tetapi oleh karena anugerah Allah, kita dikuduskan di dalam Kristus Yesus. 但是因着上帝的恩典，我们在基督里面 Sehingga 得了 status 圣洁 kita, posisi kita menjadi orang-orang kudus di hadapan Allah. 以至于 Bukan 我们能够 lagi orang-orang berdosa. 成为在上帝的面前成为圣洁 Nah, 的人。 tetapi kebenaran ini juga mengingatkan kepada kita satu tuntutan tanggung jawab. 这个真理也提醒我们，我们有一个责任， Karena kekudusan bersifat anugerah sekaligus adalah tanggung jawab. 因为圣洁是神的恩典，但是也对我们有一个要求。 Kita yang telah dikuduskan secara posisi di dalam Kristus 我们在 juga dipanggil untuk hidup di dalam 我们在 kekudusan itu. 基督里成圣，我们也有责任要过圣洁的生活。 Jadi kita juga ada tanggung jawab di dalam panggilan kita untuk hidup kudus. 我们有责任要过圣洁的生活。 Jadi hakikat gereja 教 yang 会 ketiga 的本 adalah 质 holy, 就 kudus. 是圣洁。 Yang terakhir, 最后， hakikat gereja adalah unity, satu kesatuan, satu keutuhan. 教会的本质是合一。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang juga kita bisa lihat atau temukan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. 我们可以看见这个真理是在第2节。 Perhatikan baik-baik beberapa kalimat yang saya garis bawahi ini. 注意，我这里下面有 Nah, 画线 Alkitab 条的。 mengatakan kepada jemaat Allah di Korintus. 说到写信给在哥林多上帝的教会， Lalu dikatakan dengan semua orang di segala tempat 也是写给那些在各处的人， yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, 就是求告主耶稣基督之名的人， yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. 是基督是他们的主，也是我们的主。 Saudara-saudara, di dalam
ayat ini Rasul Paulus berbicara tentang dua sifat gereja yang sangat penting. 在这里，我们看见保罗说到教会的两个很重要的性质。 Sifat gereja yang pertama itu adalah lokal. 第一个性质就是本地区的， Nah, makanya dia katakan kepada jemaat di Korintus. 所以他说写给在哥林多的教会。 Saudara-saudara, gereja lokal ini adalah komunitas orang percaya yang beribadah dan melayani Allah di satu tempat. 那么说到本地区的教会，就是那些已经得救，然后在当地敬拜侍奉神的教会。 Gereja kita GSRI Kartini itu adalah salah satu gereja lokal 我们的灵粮堂就是地区的教会， yang ada di Kartini 6 nomor 2, di mana kita beribadah, kita melayani Allah bersama-sama di tempat ini. 在嘎蒂尼6项，我们在这里一起来敬拜侍奉上帝。 Nah, tetapi di sini juga Rasul Paulus membicarakan tentang sifat gereja yang bukan saja lokal, tetapi juga global atau universal di seluruh dunia. 保罗也提到这个普世的教会， Nah, dia mengatakan semua orang di segala tempat. 他说到在各地的人， Saudara-saudara, ini bicara tentang gereja yang global, gereja yang universal. 这是提到普世的教会。 Ini berkenaan dengan semua orang dari segala tempat di sepanjang zaman yang percaya kepada Yesus 是 Kristus. 说到历世历代在各处的那些敬拜基督的人， Itu yang disebut dengan gereja global, gereja yang universal. Nah, Seluruh orang percaya dimanapun mereka berada yang menaruh iman kepada Tuhan 那 Yesus 就是 Kristus. 被称为普世的教会，那些住在各地历世历代的信徒们。 Nah, karena itu di dalam pengakuan iman rasuli kita juga muncul pengakuan akan hal ini. 那么在使徒信经里面，我们也提到这一点。 Aku percaya kepada gereja yang apa? Itu namanya universal, global, Katolik, bukan Katolik Roma. Katolik itu artinya universal, global. Semua orang percaya dimanapun mereka berada yang menaruh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. 那么在使徒信经英语文里面有一个字 就是说到这个普世的教会。 Nah, dan menariknya, kedua sifat gereja ini baik lokal maupun universal 那么这两种教会的这个性质， merupakan satu kesatuan, unity sebagai tubuh Kristus. 其实是在基督里面，基督的身体里面的合一。 Rasul Paulus mengatakan baik gereja di Korintus 无论是在哥林多的教会， maupun semua orang percaya di segala tempat 或者是在世界各地的信徒们， berseru kepada nama Tuhan kita 他们 Yesus Kristus. 呼求耶稣基督，我们的主。 Jadi ini merupakan satu unit, satu kesatuan bahwa semua orang percaya baik lokal maupun universal, kita merupakan satu keutuhan, satu kesatuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. 那么我们在耶稣基督里面，无论是当地的教会或者普世的教会，我们都是合一的。 Dan kebenaran ini juga yang ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. 那么保罗也在哥林多以弗所书那里提到这一点。 Dia mengatakan bahwa gereja itu adalah satu tubuh, 他说教会是一个身体， satu roh, 一个生灵， satu Tuhan, 一主， satu iman, 一信， satu baptisan, 一洗， satu Allah dan Bapa dari 一个 semua. 上帝就是众人的父。 Dan hal yang penting juga kita harus ingat dari hakikat gereja yang adalah unity, 我们应该也从教会的这个合一知道一件事， bahwa kesatuan gereja yang pertama-tama dan terutama itu bukan secara institusi, bukan secara organisasi, bukan secara denominasi, 合一初期的这个合一的教会，不是机构形式的被建立， melainkan secara rohani dan secara teologis. 而是以属灵以及神学的这个教义 Artinya kita 而建立的。 dipersatukan oleh iman yang sama 我 kepada 们 Tuhan Yesus 是 Kristus. 对基督有一个
统一的信心。 Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. 我们相信耶稣是救主， Kita percaya bahwa di luar Kristus tidak ada Tuhan yang sejati dan tidak ada keselamatan yang 我 sejati. 们相信在基督以外没有别的救主， Kita juga dipersatukan oleh Roh Kudus yang sama. 也是圣灵让我们能够合而为一。 Dan kita dipersatukan di dalam Injil yang sama. 同样的这个福音把我们合而为一。 Oleh sebab itu, John Calvin mengatakan kebenaran. 所以加尔文曾经说， Kesatuan di luar Kristus bukan kesatuan yang sejati. Citu- Tidak ada kesatuan tanpa kebenaran. 基督以外的合一不是真实的，没有一种合一是不靠真理的。 Jadi hakikat gereja yang adalah unity, satu kesatuan, satu keutuhan, 既然教会的本质是一个合一、合而为一的本体， juga harus kita lihat di dalam kacamata kebenaran. 也应该从真理这方面来看这件事。 Semua seperti yang sudah kita lihat tadi harus diukur berdasarkan standar kitab suci yang adalah 我们 kebenaran. 应该以真理来衡量这些事。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan 亲爱 kita, 的弟兄姐妹们， bagaimana kita mempraktek atau kita merawat hakikat gereja yang adalah unity ini di dalam kehidupan kita, secara pribadi yang adalah gereja maupun di dalam kehidupan kita, gereja secara komunal. 那么我们又如何能够来维护这个合一的教会呢？ Nah, kita lihat dulu bagaimana kita bisa mempraktekkan, menerapkan kebenaran atau hakikat gereja yang adalah unity ini di dalam gereja lokal. Kita bicara saja GSR Kartini di mana kita beribadah dan melayani Tuhan bersama-sama di 我 tempat 们 ini. 在这里，我们侍奉上帝，我们敬拜上帝。那么我们怎么能够维护我们教会的合一呢？ Nah, yang pertama kita harus merawat kesatuan gereja ini di dalam kasih dan kebenaran. 我们应该在爱以及真理里面来维护我们的教会。 Nah, hal ini yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh di dalam gereja ini, di dalam rangka usaha kita untuk terus memelihara unity, keutuhan, kesatuan ini. 我们要继续在我们的教会里面维护这个合一， Kita harus merawatnya di dalam kasih dan kebenaran. 是在爱以及真理里面来维护教会的 Ketika 合一。 ada masalah, 当有问题出现的 ketika 时候， ada konflik, 当有纷争的时 ketika 候， ada seseorang yang melakukan kesalahan, 当有一个人犯错的时候， nah kita harus melakukannya di dalam prinsip ini, di dalam kasih dan kebenaran. 我们就应该以爱、以真理来面对这个 Kita 问题。 harus menegurnya, kita harus mengingatkannya, kita harus menasehatinya di dalam kasih dan 我 kebenaran. 们应该在爱以及真理里面来指示他，来 Ini harus 提醒 berjalan 他， secara bersamaan. 这应该是平行的。 Kalau hanya kasih, maka kita akan jatuh kepada kompromi. 我们这是有爱的话，我们就会对事情有 Nah, 妥 tetapi 协的 kalau 态 kita 度。 hanya bicara kebenaran tanpa kasih, jatuhnya konfrontasi. Kita pasti ribut, konflik, berantem. 那么我们继续的强调真理的话，就会引起很大的纷争。 Tahun ini gereja kita usia 74. 今年我们的教会已经74周年， Kita bersyukur berterima kasih Tuhan tetap menjaga, memelihara kesatuan di dalam gereja. 感谢神仍然维护我们教会的 Dan 合 saya 一。 percaya semua ada andil kita di dalam ini, di dalam menjaga, merawat kesatuan ini di dalam kasih dan kebenaran. 其实我们也在教会里面，教会的合一有我们的努力。 Sehingga sekalipun banyak masalah, banyak konflik yang kita lewati sepanjang 74 tahun ini, tapi kita melihat bagaimana kesatuan itu sebagai GSR Kartini tetap terpelihara sampai hari ini. 我们度过了74周年，有不少的纷争，有不少的问题出现，但是我们仍然能够维护我们领粮堂的合一，一直到今天。 Nah, kita juga harus menghidupi kasih dan pengampunan di dalam komunitas gereja. 也应该在教会的群体里面，我们活出饶恕以 Kita 及 juga bisa 相爱的。 berpartisipasi dan berperan aktif di dalam pelayanan gereja yang ada di gereja kita. 我们也 GSR 应该积极的参与侍奉。 Nah, bagaimana kita mengaitkan kebenaran ini, hakikat gereja yang adalah unity, di dalam perspektif pandangan gereja secara universal, secara global. 那么，我们从这个普世教会里面的
角度，我们又怎么来做出这个合意的事呢？ Nah, kita bisa bekerja sama di dalam pelayanan misi dan sosial untuk perluasan dari kerajaan 我 Allah. 们能够在宣教的事工上，还有社会的服务上同工，来扩展上帝的国度。 Makanya salah satu hal yang sudah kita lakukan selama ini dan juga nanti kita akan mulai ibadah pertamanya tanggal 27 Juli tahun ini. 同样的事我们已经做了。那么这个月的27号，我们要开一个新的布道所， Adalah pos PI untuk melayani orang-orang China daratan yang ada di sekitar Karawaci. 是在卡拉瓦季有一个集会所来服侍那些从中国大陆来的同胞 Itu。kita lakukan dengan banyak orang percaya. 我们可以与信徒们一起来做这件事。 Salah satunya dengan gereja Ecclesia Beyond yang ada di Amerika, yang ada di Houston. 其中是跟美国的休斯顿的一个教会联合来做这件事。 Saudara, kita melakukan itu semua bukan untuk kepentingan kita 我们做 atau untuk kepentingan mereka, 这些不是为了我们的利益，他们的利益， tetapi untuk pekerjaan di dalam kerajaan Allah. 乃是为着上帝国度里面的 Nah, 侍 jadi 奉。 perspektif itu yang ada di dalam harus ada di dalam pikiran dan hati kita. 这种观念应该在我们的思想里面。 Selain kita adalah gereja lokal, GSRI Kartini, 我们除了是领粮堂，是本地的 tapi 教 kita 会 juga，harus punya pemahaman bahwa gereja itu adalah universal. Sehingga kita bisa bekerja sama Ye, dengan ingkai- orang-orang percaya di mana saja, di segala tempat untuk perluasan 我 kerajaan. 们也应该有一个观念，就是神的教会是普世性的，我们能够与别的教会一同同工，来扩展上 Yang 帝的 paling 国度 mudah。yang bisa kita lakukan adalah saling mendoakan dengan seluruh orang percaya yang ada di seluruh muka bumi ini. 我们能够做的就是与世界各地的信徒们一起同心 Khususnya 带 bagi 祷， mereka, orang-orang percaya yang menderita aniaya karena iman mereka. 为 kepada 着 Tuhan 那 Yesus 些 Kristus. 因信仰而受逼迫的人带祷。 Mungkin tidak semua, bukan mungkin, sudah pasti. Tidak semua orang Kristen, orang percaya seberuntung kita hari ini yang ada di Indonesia yang kita bisa beribadah, melayani Tuhan dengan leluasa. 不是说每一个信徒就好像我们一样，能够很自由的来敬拜侍奉上帝。 Ada banyak orang percaya di belahan dunia yang lain, 有不少的信徒们在世界各地， khususnya mereka yang berada di zona merah, yang mengalami aniaya, mengalami penderitaan karena iman mereka kepada 他 Tuhan 们 Yesus. 因着信仰而受到逼迫。 Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mendoakan mereka. Waman Supaya engkau Tuhan wi. menguatkan, menghiburkan mereka, tetap bertahan di dalam iman 我们能 mereka. 够为 Sekalipun 他们带祷， menderita. 求神能够安慰他们，能够兼顾他们。 Nah, karena itu seperti apa yang terjadi di Sukabumi kemarin. 就好像在苏卡布比所发生的事件， Nah, sebagai anak bangsa itu melukai hati kita. Itu tidak boleh terjadi di dalam bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini. 虽然在我们的国家不可以发生这样的事，也伤害了我们的心。 Nah, tetapi juga sebagai bagian dari gereja yang universal, itu juga melukai hati kita. 那么，因着说到是普世的教会这个性质，其实也让我们受到了伤害， Karena mereka juga adalah bagian dari tubuh Kristus. Iwe. Gereja yang unity itu. 因为他们也是基督身体的一份。 Hakikat gereja yang keempat adalah unity. 教会的第四个性质是合一的教会， Hakikat gereja. 教会的性质。 Hari ini dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 3. 今天从哥林多前书1章第1到第3节， Nah, setidaknya kita bisa mempelajari 4 hal penting tentang hakikat gereja. Apa itu gereja? 我们已经学习了4点是有关教会的本质的事， Mari sama-sama kita simpulkan. 让我们一起来做一个总结。 Yang pertama apa? Persekutuan umat pilihan Allah. 蒙神拣选群体的团契， Yang kedua, gereja adalah rasuli. 教会有使徒的这份， Yang ketiga, gereja adalah holy, suci, kudus. 教会是圣洁的， Dan yang keempat, gereja adalah unity. Satu 教会 kesatuan, 是 satu keutuhan sebagai tubuh Kristus. 教会是一体的，是合一的。 Kita berdoa. Sungguh lembu Tuhan Yesus
soul.